Hai, hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Tuan-tuan dan puan yang saya amat hormati, terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Saudara-saudara, hangat semula cerita tentang pemilihan calon Perdana Menteri untuk menggantikan Anwar. Ramai yang kata kepimpinan Perikatan Nasional yang mempunyai calon yang banyak, calon Perdana Menteri yang banyak. Bagaimana pula dengan kerajaan? Kita dapat lihat bahawa kerajaan mungkin terus bersetuju untuk Anwar menjadi PM, menjadi calon Perdana Menteri bagi penggal yang seterusnya. Sekiranya kerajaan perpaduan diteruskan, sekiranya kerjasama gabungan kerajaan perpaduan hari ini diteruskan, kita dapat lihat sokongan terhadap Anwar, GPS, GRS dan BN tetap untuk Anwar Ibrahim. Sokongan mereka tidak berbelah bagi setakat ini. Tapi saudara-saudara, kepimpinan PN mulai menghantar calon Perdana Menteri mereka. Saya melihat dalam satu tulisan daripada Syabuddin Husin, ramai calon PM bermakna suatu petanda baik. Menurut Syabuddin Husin di dalam tulisan ini berkata, apapun ramainya calon Perdana Menteri yang ditonjolkan adalah sesuatu perkembangan yang baik. Bukan saja menunjukkan blok pembangkang tidak ketandusan pemimpin, tetapi juga memperlihat cahaya kemenangan itu sudah boleh dilihat daripada sekarang. Sudah pasti penyokong-penyokong PN menantikan berita Muhyiddin angkat sumpah PM11, Hadi Awang mengangkat sumpah PM11, dan mana-manalah calon pilihan mereka untuk menjadi Perdana Menteri mengangkat sumpah. Adakah dengan improvement daripada PN ini, ada wakil-wakil rakyat daripada kepimpinan kerajaan akan menyokong Perikatan Nasional kerana mereka masih mahu menjadi kerajaan pada penggal yang seterusnya? Ataupun sebenarnya ini hanya angan-angan, ini hanya cerita dongeng sahaja bagi Perikatan Nasional? Menurut Syabuddin, siapa yang diputuskan nanti, semua calon lain hendaklah berlapang dada menerimanya. Ini pun menjadi satu isu juga. Dalam banyak-banyak pemilihan calon Perdana Menteri daripada pembangkang, tidakkah ada isu bahawa Muhyiddin pernah menjadi PM, jadi janganlah hantar Muhyiddinnya lagi. Ada yang kata Hadi Awang yang layak jadi PM, Hamzah Zainuddin. Tapi kita dapat lihat di dalam kepimpinan PN, PAS yang mempunyai wakil rakyat yang ramai berbanding bersatu, walaupun Muhyiddin menjadi pengurusi PN. Kalau semua dinamakan sebagai calon PM, rakyat pun jadi keliru akhirnya. Untuk itu, hanya satu nama perlu ditonjolkan untuk rakyat membuat pilihan. Menurut Anda siapa nama itu dan mampukah nama itu untuk menggantikan Anwar Ibrahim? Atau sebaliknya, calon Perdana Menteri seterusnya adalah daripada kerajaan, bukan daripada pembangkang? Mungkinkah Zahid Hamidi, mungkin juga Saifuddin Nasution, ataupun mungkin Rafizi Ramli? Saudara-saudara, apa komen Anda? Hello semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Kepada yang baru di dalam channel ini, selamat bergabung, admin ucapkan. Saudara-saudara, sebelum ini kita sudah dengar banyak perhimpunan yang diadakan. Perhimpunan berkaitan dengan memerangi rasuah, yang baru-baru Perhimpunan Solidariti Najib. Jadi bagi saya perhimpunan yang dibuat ini adalah untuk menyampaikan suara rakyat. Bercakap tentang perhimpunan dan bercakap tentang menyampaikan suara rakyat, mungkin kepada kerajaan ataupun mungkin juga kepada mana-mana kepimpinan politik di Malaysia. Ini satu lagi perhimpunan yang saya terima maklumat ini. Himpunan Rakyat Benci Rasuah di Ibu Negara, 25 Januari. Tak pasti perhimpunan ini untuk memprotes kerajaan ataupun memprotes benda-benda tertentu ataupun isu-isu tertentu.
Sekretariat Rakyat Benci Rasuah akan menganjurkan perhimpunan yang dinamakan Perhimpunan Rakyat Benci Rasuah di Ibu Negara pada 25 Januari. Sekretariat itu yang mewakili 50 organisasi dan 38 individu menuntut tindakan segera terhadap kes rasuah, melibatkan ahli politik, siasatan yang telus dan komitmen daripada semua pemimpin politik termasuk pembangkang untuk menamatkan gejala rasuah di negara ini. Adakah kerajaan buta atau tuli terhadap suara rakyat? Atau adakah pembangkang lebih bebal dengan menjadikan rasuah sebagai modal politik semata-mata? Kami turun ke jalanan kerana itu sahaja cara suara rakyat didengari. Baru-baru ini PM sendiri menasihati supaya belia usah sibuk pertahankan pemimpin rasuah. Maka kami sambut seruan tersebut, kata mereka dalam satu kenyataan. Perhimpunan itu dijadwalkan berlangsung pada 2.30 petang dengan peserta dijadwalkan berkumpul di hadapan Sogo sebelum berarak ke Dataran Merdeka. Nah, berkaitan dengan ini tak pasti perkara ini ataupun perhimpunan ini untuk memprotes kerajaan ataupun pembangkang. Tapi yang pasti perhimpunan ini adalah untuk melawan rasuah. Jadi adakah dengan ini mana-mana kepimpinan politik yang terlibat dengan rasuah akan mendapat tindakan yang selanjutnya dan sewajarnya? Bercakap tentang perhimpunan, bukanlah perhimpunan untuk memprotes kerajaan, bukanlah perhimpunan yang diadakan di Putrajaya ataupun di kediaman mana-mana pemimpin politik di Malaysia ini, tapi ini perhimpunan yang diadakan di Ibu Negara pada 25 Januari. Dalam kenyataan, sekretariat itu mempersoalkan mengapa isu-isu rasuah besar seperti skandal rasuah di Sabah yang didedahkan Malaysia kini, pelantikan pemimpin yang diragui integritinya, dan kegagalan menyelesaikan isu korupsi melibatkan ahli politik terus disapu ke bawah karpet. Kerajaan Madani yang kononnya membawa slogan keadilan kini turut bergelumang dengan isu-isu integriti. Malangnya, pembangkang juga gagal menawarkan alternatif yang baik. Dalam kedua-dua belah pihak, integriti seolah-olah telah mati, katanya. Sekretariat itu berkata, rakyat kecewa dengan pelbagai skandal seperti penyelewengan dana awam berbilion ringgit dan pemimpin tertinggi yang terlepas daripada hukuman melalui keputusan mahkamah yang meragukan. Walaupun tidak menjelaskan secara terperinci, ia dipercayai merujuk keputusan Mahkamah Tinggi KL DNAA melepas tanpa membebaskan Zahid Hamidi dalam kes rasuah membabitkan jutaan ringgit daripada Yayasan Akal Budi pada 2023. Mahkamah Tinggi KL turut melepas dan membebaskan isteri Najib Razak, Rosma, daripada 12 pertuduhan pengubahan wang haram, membabitkan RM 7 juta dan 5 pertuduhan gagal mengisytiharkan pendapatannya kepada LHDN. Kenyataan bersama itu antaranya ditandatangani Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil Bersih, Suara Rakyat Malaysia Suaram, Borneo Comrade Muda dan Parti Sosialis Malaysia PSM, selain beberapa persatuan pelajar. Nah, akhirnya kita nantikan adakah perhimpunan ini akan memberi efek yang buruk kepada kerajaan ataupun pembangkang, ataupun sebaliknya memberikan efek yang baik kepada kerajaan ataupun pembangkang. Apa komen Anda?